guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Dewan Rakyat sedikit menjadi panas sahabat-sahabat semua kerana tuduhan melampau daripada MP Muar Saddiq Sipak Raga yang cuba mempertahankan ahli Parlimen Putrajaya, iaitu Guru Besar Nobita, seperti mana yang ada dalam gambar ini sahabat-sahabat semua. Akhirnya dalam kegairahan MP Muar ini cuba menjadi hero, kononnya mempertahankan MP Putrajaya ini kerana membuat tuduhan melampau, kerana beliau menunjukkan kebobrokan beliau. Akhirnya sahabat semua, timbalan menteri kena sekolahkan. Siapa ni MP Muar ini cukup ataupun kau sahabat-sahabat semua. Memalukan. Inilah sikap walaupun kita tahu MP Muar ini juga sebagai influencer, tetapi sebagai influencer sebenarnya beliau tahu yang mana video itu patut dikeluarkan, yang mana di-ban ataupun dipadam oleh pihak social influencer ataupun media sosial seperti TikTok, YouTube, Twitter atau Facebook atau yang lain-lain. Saya sebagai influencer juga sahabat semua, sebagai YouTuber, saya sangat mengerti dengan perkara ini. Apabila perkara yang video yang kita muat naik itu tidak mematuhi garis panduan yang dikeluarkan oleh pihak YouTube ataupun TikTok, mereka mempunyai kuasa untuk menurunkannya serta-merta, immediately. Bukan menerima sebarang arahan daripada pihak kerajaan. Jadi inilah satu tuduhan melampau, kebobrokan, kedangkalan daripada Saddiq Sipak Raga. Sahabat semua, mari kita tonton bersama video ini. Baik, seterusnya saya jemput Datuk Seri Doris Sofia, anak Brodi Seri Aman. Terima kasih Yang Tua. Soalan saya nombor 5. Sila Menteri. Terima kasih Sri Yang Di-Pertua, terima kasih ahli yang berhormat. Tuan Yang Di-Pertua, Kementerian Komunikasi melalui jabatan dan agensi di bawahnya sentiasa komited dalam memerangi penyebaran maklumat dan kandungan palsu di media sosial bagi menjamin keharmonian dan ketenteraman awam di negara ini. Antara usaha yang telah diambil adalah seperti berikut. Pertama, perundangan sedia ada seperti Seksyen 505 Kanun Kesesaan, Akta 574 dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588 yang digunapakai untuk menguatkuasakan undang-undang terhadap pihak yang tidak bertanggungjawab menyebarkan maklumat palsu. Kedua, kerjasama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dengan platform media sosial dan juga agensi penguatkuasaan lain dalam menangani penyebaran maklumat palsu. Hasilnya, dalam tempoh 1 hari bulan Januari 2023 hinggalah 15 hari bulan Februari 2024, sebanyak 6,168 kandungan yang berunsur disinformasi telah diturunkan oleh penyedia platform. MCMC juga bekerjasama dengan Polis Diraja Malaysia PDRM dengan menubuhkan pasukan petugas siasatan bagi memastikan siasatan kes yang membabitkan penyebaran maklumat palsu dilaksanakan dengan segera dan kertas siasatan dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara untuk keputusan akhir. Ketiga, penubuhan Task Force menangani berita palsu pada 1 hari bulan Disember 2022 yang diangkutai oleh pelbagai jabatan dan agensi, antaranya PDRM, AGC dan MCMC memainkan peranan penting bagi membantau, menyiasat dan membuatkasakan undang-undang terhadap penyebaran berita palsu yang mempunyai kesan negatif terhadap sistem politik, ekonomi, sosial, agama, budaya, keselamatan dan kedaulatan negara. Mulai 1 Disember 2022 sehingga 31 Disember 2023, sebanyak 861 berita yang tidak ditentukan kesahihannya yang menyentuh institusi diraja, agama dan pekawaman 3R termasuk melibatkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri serta anggota pentadbiran telah dikenapasti. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 91 kertas siasatan telah dibuka, iaitu 60 daripadanya telah selesai, manakala 31 masih dalam siasatan di peringkat PVRM, AGC dan MCMC.
Dan keempat, langkah advokasi dan kesedaran untuk mendidik masyarakat supaya menilai kesahihan sesuatu berita dengan menyemak fakta dengan sumber yang rasmi sebelum perkongsian dilakukan. Antara usaha advokasi adalah membangunkan portal untuk semakan fakta, iaitu portal sebenarnya.my oleh MCMC dan juga portal MyCheck Malaysia oleh Bernama. Dan kedua, penerbitan program di televisyen dan radio iaitu program Buah Bicara Pastikan Sahih dan juga segmen Biar Betul oleh RTM yang mengupas isu-isu berita palsu yang menjadi tumpuan masyarakat serta bagi memperbetul maklumat dan berita palsu yang tular terutamanya di platform media sosial. RTM juga secara berterusan menerbit dan menyajikan kapsul klip video pendek pesanan khidmat awam, promo, program Buah Bicara dan seksa atau drama pendek untuk mendidik masyarakat mengenai bahaya penyebaran berita palsu. Yang ketiga adalah penghasilan dan bahan kandungan kreatif antaranya oleh Bernama yang telah menghasilkan liputan berkaitan berita palsu melalui platform bernama Wires, Bernama TV dan Bernama Radio. Bahan infografik dan videografik secara berterusan juga dilaksanakan di semua platform media sosial rasmi Jabatan Penerangan untuk mendidik masyarakat supaya sentiasa bertanggungjawab dalam memastikan kesahihan maklumat yang diterima. Sekian jawapan saya. Terima kasih Tan Sri Speaker. Terima kasih. Saya jemput Sri Aman. Terima kasih Tuan Ketua. Terima kasih kepada Menteri kerana telah menghuraikan jawapan yang agak bernas. Cumanya saya ada sedikit lagi soalan tambahan. Adakah kementerian mempunyai strategi jangka panjang bagi membentuk budaya digital yang lebih kritis dan beretika untuk masyarakat kita, dan adakah ataupun apakah kementerian juga merancang mewujudkan mekanisme pelaporan yang lebih efisien bagi pengguna media sosial yang ingin melaporkan kandungan palsu atau disinformasi? Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Sri Aman ataslah soalan tambahan tersebut. Untuklah program advokasi yang sedang dijalankan olehlah MCMC, kami memang mempunyai program sepertilah Klik dengan Bijak, di mananya untuk tahun 2023 program Klik dengan Bijak sebenarnya kami telah menganjurkan 569 program di seluruh negara. Ini merupakan satu peningkatan yang dahsyat kerana pada tahun 2022 program yang telah dianjurkan adalah sebanyak 73. Jadi setakat ini kami memang berhasrat untuklah membanyakkan lagi program advokasi dan juga kesedaran supaya kita boleh mendidik generasi yang lebih cekap digital dan juga cekap media. Selain daripada itu, saya setuju dengan Yang Berhormat Sri Aman bahawa sangat-sangat penting adalah tindakan perlu diambil apabila mempunyai kandungan berita palsu dan disinformasi di media sosial. Dan oleh sebab itu, salah satu usaha oleh kementerian adalah kita bekerjasama rapat denganlah platform provider supaya kita boleh cepat-cepat turunkan informasi disinformasi ataupun maklumat berita palsu tersebut. Kalau berbanding pada tahun 2021 secara keseluruhan, kandungan yang telah diturunkan yang menyentuh isu 3R dan juga berita palsu adalah sebanyak 170 pada tahun 2021. Tetapi pada tahun 2022, angka ini meningkat kepada 271, tetapi hanya untuk 2023 sahaja, 7,000 kandungan yang mempunyai ucapan kebencian seperti tikra'al dan juga berita palsu telahlah diturunkan. Ini merupakan salah satu usaha di bawah kementerian ini untuk memastikan bahawa kita kita pastikan bahawa berita palsu itu cepat-cepat diturunkan supaya dia tak jadi viral. Terima kasih Tan Sri Speaker. Saya jemput Muar. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Pada tahun 2022, kerajaan melalui MCMC hanya menurunkan 96 konten di laman sosial berkenaan kritikan kepada kerajaan. Pada tahun 2023, jumlah ini meningkat dengan mendadak, lebih 4,000 konten kritikan kepada kerajaan telah pun disekat. Mengapa kerajaan begitu takut dengan kritikan rakyat sampai sanggup menyekat kritikan dari rakyat dan ada peningkatan lebih 40 kali ganda? Bagaimana kerajaan klasifikasikan berita palsu?
Di TikTok 2 minggu yang lepas, apabila YB Putrajaya mengkritik berkenaan kejatuhan nilai mata wang negara yang sahih dan berdasarkan fakta, bila dah cecah 2 juta views terus kena ban. TV Pertiwi bila bicarakan isu Mansur Pencen, isu fakta, terus kena ban. Banyak akaun-akaun lain yang berbicarakan mengikut fakta kena ban. Adakah ini taktik baru kerajaan? Bila dah tak boleh jawab kritikan rakyat berkenaan isu ringgit yang lemah, kos sara hidup yang terus menekan rakyat dan janji-janji yang dicapatikan, terus gunakan kuasa untuk menutup mulut rakyat. Kerajaan sama yang sebelum ini bicarakan soal kebebasan bersuara, tetapi kini menyekat segala-galanya. Terima kasih. Terima kasih Yang Ahli Yang Berhormat Puan, tetapi saya rasa banyak tuduhan yang dibuat oleh Yang Ahli Yang Berhormat Puan itu sebenarnya tidak berdasar. Pertama, pada tahun 2022, kandungan yang telah diturunkan 96 yang disebut oleh Yang Berhormat Puan adalah tentang berita palsu dan juga kandungan palsu. Itu pertama. Kedua, saya harap bahawa Yang Berhormat faham bahawa platform provider itu mereka tidak ikut arahan kerajaan. Kerajaan mana-mana mereka pun tak ikut arahan daripada kerajaan tersebut. Mereka juga ada garis panduan komuniti mereka, community guidelines. I believe that, saya percaya bahawa sepatutlah Ahli Yang Berhormat Muar, seorang influencer yang mempunyai begitu ramai follower di TikTok, sepatutlah faham isu ini. Laporan dari MCMC. Boleh biar saya jawab tak Yang Berhormat? Muar, Boleh biar saya jawab tak? Muar, duduk Muar. Jadi prosedurnya adalah memang MCMC apabila kami terima laporan, kami akan kemukakan permintaan kepada Facebook, kepada TikTok, kepada X, kepada platform-platform yang lain. Tetapi akhirnya mereka akan buat keputusan sendiri sama ada mereka setuju dengan pandangan MCMC dan juga kerajaan. Jadi sekiranya sesuatu kandungan itu diturunkan oleh platform tersebut, ini bermakna bahawa platform tersebut juga setuju dengan penilaian, denganlah judgement ataupun request atau permintaan daripada kerajaan. Sebenarnya ada juga permintaan daripada kerajaan yang ditolak oleh mereka Yang Berhormat. Yang Berhormat percaya ke bahawa TikTok akan ambillah arahan daripada kerajaan Malaysia? Tak kira siapa yang duduk di sebelah sini Yang Berhormat perlu faham. Facebook, TikTok, mereka sebagailah syarikat yang begitu besar, multinasional. Mereka tak ambil arahan daripada sesebuah kerajaan, tetapi mereka akan buat penilaian sendiri sama ada mereka setuju denganlah permintaan daripada sesebuah kerajaan itu. Sekian sahaja, terima kasih. Baik, terima kasih. Terbaik sahabat-sahabat semua, itu dia jawapan padu daripada Timbalan Menteri Komunikasi menyekolahkan MP Muar yang begitu sombong dan angkuh cuba mempertahankan kononnya MP Putrajaya diturunkan. Sahabat-sahabat semua, tahukah anda ya di Amerika Serikat ya CEO kepada TikTok ini diarahkan oleh kerajaan ya mereka untuk menurunkan beberapa video, tetapi apa yang berlaku ya CEO ini tidak mendengar dan meneruskan video itu tanpa diturunkan. Ini mau memaksud apa? Ya, bahwa TikTok ini mempunyai guideline sendiri. Mereka adalah sebuah company yang begitu besar ya yang tidak mungkin mengikut mana-mana kerajaan, apatah lagi negara kita Malaysia, negara yang kecil ini ketimbang dengan negara Amerika Serikat. Jadi kalau Muar mengatakan TikTok ini telah dipengaruhi, telah dikuasai, diarahkan oleh Malaysia untuk berbuat demikian, itu adalah satu percubaan untuk memanipulasi ataupun menipu ya, untuk menipu pendengar-pendengar di luar sana. Jadi sahabat semua harus bijaksana ya di dalam menilai apa yang dikatakan oleh pembangkang, khususnya seperti MP Muar Saddiq Sipakraga ini yang kelihatan sembrono membuat kenyataan seperti itu hanya kerana dilihat sebagai hero kepada rakyat, hero kerana mempertahankan video-video yang ternyata adalah bersikap berbau hasutan, kebencian, menfitnah, berita palsu dan sebagainya. Jadi sahabat semua, inilah pemimpin muda
ya bekas presiden muda ini yang begitu amat memalukan. Bukan lagi presiden sebab sudah dijatuhkan hukuman ya, didapati bersalah karena salah guna harta awam dan penggubahan haram dan beberapa pertuduhan lagi. Hari ini beliau kononnya berdiri tegak di hadapan Dewan Parlimen ini tanpa berasa malu, sahabat-sahabat semua. Adakah Anda percaya dengan individu seperti ini yang telah pun didapati bersalah, sahabat-sahabat semua? Ya, kalau diikutkan, ya, dia boleh masuk penjara, tapi negara kita ini punya undang-undang. Beliau ada hak ya untuk membuat rayuan dan sebagainya. Itu pandangan saya. Bagaimana dengan Anda, sahabat-sahabat di luar sana? Adakah Anda setuju atau tidak dengan kenyataan, dengan tuduhan melampau daripada MP Muar Saddiq Sipak Raga ini? Anda boleh berikan kenyataan Anda di dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada Alright Nepot Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.